Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Hadis yang kita bincang sekarang ni adalah hadis, ataupun kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sedekah sunat. Hadis yang ke-663 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhah illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Rawahu at-Tirmidzi wa sahhaha. Maksudnya daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Samurah bin Jundub, Samurah anak lelaki kepada Jundub. Jundub tu ayah dia. Kat kita tak ada orang nama Samurah, dan kat kita tak ada orang nama Jundub. Seumur hidup pernah ke jumpa orang nama Samurah di tempat kita? Seumur hidup pernah tak jumpa orang nama Jundub di tempat kita? Tak pernah. Tapi Samurah bin Jundub adalah di antara sahabat Rasulullah, dan di antara sahabat Rasulullah yang meriwayat hadis. Di sana sahabat Rasulullah banyak, yang ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meriwayatkan hadis, dan di sana ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis. Antara sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis ni Samurah bin Jundub meriwayatkan, menceritakan suatu perkataan yang pernah dia dengar daripada Rasulullah. Dia pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Rasulullah khabar, kata Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan meminta-minta itu adalah kehinaan yang mencoreng harga dirinya. Itu maksud kadun yakuddu bihar rajul. Perbuatan meminta-minta adalah suatu kehinaan yang mencoreng harga dirinya. Sebagaimana yang kita khabar pada minggu lepas, bahawasanya antara sifat yang dipuji oleh agama kita adalah sifat iffah. Iffah ni kita menjaga kehormatan diri kita. Kita ke menjaga kehormatan diri kita. Dia menjaga kehormatan diri kita ni, ia merangkumi kita jaga diri kita daripada berzina. Jaga diri kita daripada melakukan muqaddimah zina, pegang tangan orang puang, cium orang puang, apa semua sekali yang tidak halal bagi kita. Dan dia merangkumi juga seorang
dia merakumi juga dia menahan diri dia daripada meminta-minta. Meminta-minta adalah perkara hak yang tidaklah maksudnya perkara hak yang syarak tak suka. Syarak tidaklah suka kita meminta-minta. Melainkan dalam hal-hal tertentu. Jadi apa hak yang syarak sarankan kepada kita adalah kita kena tahan diri kita daripada meminta-minta. Baik. Sebab meminta-minta ni adalah perkara hak yang buruk. Sehingga kan dia menconteng, sehingga kan dia menjatuh maruah seseorang. Dia menjatuh maruah seseorang. Baik. Kecuali, barulah boleh meminta. Kecuali bila seseorang itu meminta kepada penguasa. Minta kepada pemimpin, minta kepada sultan, hak tu dibolehkan. Walaupun orang tu ada dah. Walaupun orang tu ada biti, ada kaya, tak ada masalah, boleh. Jadi kalau minta dengan sultan, walaupun dia ada dah biti, tak ada masalah. Minta kepada pemimpin. Sebab pemimpin saat ni tu bukan pitih dia. Pitih siapa? Pitih rakyat. Faham? Pemimpin tu pitih rakyat. Jadi pemimpin kena bagi kepada rakyat. Jadi rakyat minta dengan pemimpin tu, rakyat minta hak dia. Dia nampak kan? Rakyat minta hak dia. Baik. Jadi pemimpin, dia kena bagi kepada rakyat. Jadi kalau dalam kitab lama dia kata mana? Kerana pada pemimpin ada baitul mal. Yang mana baitul mal perlu dibahagikan kepada orang Islam. Jadi walaupun orang tu kaya, dia boleh minta dengan pemimpin sebab dia ada hak dalam harta negara. Sebab harta hak yang dipegang oleh pemerintah adalah harta rakyat. Jadi kalau dia minta daripada pemimpin, maka tidak salah. Boleh. Minta baju. Mana tubik je daripada pemimpin, isi orang tu. Kalau pemimpin kata benda nak bagi 1,000, minta 5,000 ke 10,000, tak ada masalah. Pemimpin tak ada masalah. Cuma pemimpin itulah. Ada hak yang baik hati, ada hak yang kerekuk apa. Hidup sama kan. Ada hak yang baik hati dan ada hak yang kerekuk apa. Ya memang dah. Bukan semua hak yang baik hati belaka. Dan kita mengharapkan pemimpin kita hak baru baik hatilah. Bagi sebagaimana hak yang pemimpin sebelum daripada ni. Betul tak gitu? So, hak yang memang kita mengharapkan begitu. Baik. Katanya, itu yang pertama. Au fi amrin la budda minhu, ataupun berkenaan dengan urusan yang menuntutnya harus meminta-minta benda. Seorang meminta kepada penguasa atau berkenaan dengan urusan yang menuntutnya harus meminta-minta. Dia tak terjemah lagu tu. Dia asal gini. Au fi amrin la budda minhu, atau pada perkara hak yang mesti, yang tidak dapat tidak dah. Maksudnya perlu tidak boleh elok dah. Orang terlalu susah. Orang hak yang diuji dengan musibah kebakaran sebagai contoh, dengan kehilangan harta sebagai contoh, dengan sakit yang perlu kepada perbelanjaan hak yang besar untuk proses perubatan dia, maka tu mala budda minhu, boleh minta daripada pemimpin. Hak tu tak salah. Jadi orang tu anak dia masuk hospital, lepas tu perlu buat pembedahan dengan perbelanjaan yang cukup tinggi. Orang kampung tidak mampu. Kalau orang banyak pitih, bukan setakat mampu, lebih daripada mampu. Dia nak pilih pita-pita kerajaan ni sebab pita kerajaan. Dia pilih pita-pita mahal. Lebih mahal, lebih dia suka masuk. Sebab layanan lebih istimewa. Tidak gitu. Jadi orang yang ada pitih begitu. Ni orang tak ada pitih masuk hospital kerajaan pun kena bayar banyak lagi. Kalau hospital swasta tak tahulah banyak mana. Pitih tak ada juga. Kena 10,000 misalnya kita buat pembedahan dalam seumpama 10,000. Dan bukan semua orang rakyat biasa ada 10,000. Kita jangan kira dengan benda pemimpin-pemimpin, YB. Kita jangan kira dengan orang-orang yang jawatan tinggi, orang yang ada pekerjaan tetap. Tu pitih belana dalam bank. Pitih kadang-kadang dah habis tahu nak tak mana kadang-kadang. Sungguh ni. Baik. Jadi ni orang rakyat biasa kadang 10,000 nak cari mana. 100 riyal pun kadang-kadang tak ada. Sungguh jangan main rakyat. Sebab itulah pemimpin tu dia kena turun juga padang. Dia jangan duduk kawan dengan puak-puak dia saja. Dia kena cuba menghayati, dia kena cuba berada bersama dengan rakyat-rakyat yang susahnya, kawan dengan rakyat-rakyat yang senang saja. Kita kalau rakyat dengan hak senang saja, kita tahu hak mana hak susah. Biar kita hidup sekali dengan hak susah. Pergi tidur rumah hak susah sekali. Duduk tidur hotel susah umur.
Hak tu hak paling comel. Tu. Hak tu hak yang paling comel. Hak tu pemimpin hak lagu tu lah pemimpin hak yang pastinya akan selamat di negeri akhirat. Tapi kena buatlah benda hak yang Allah Taala perintah dan tinggal hak yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dia akan selamat di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada asalnya meminta hukum dia adalah tak comel. Meminta dilarang. Melainkan dalam hal-hal tertentu. Antara hal tertentu yang boleh meminta adalah minta dengan pemerintah. Sultan ke, dengan raja ke, dengan YB ke, dengan Perdana Menteri ke, dengan menteri besar ke. Minta dengan kepada pemerintah tak ada masalah. Tak ada masalah meminta kepada pemerintah. Sebab apa? Sebab apa hak yang pemerintah jaga harta itu saat itu adalah harta kerajaan, harta rakyat. Dia hanya diberi amanah sahaja. Okey, boleh faham? Dia diberi amanah sahaja. Maka boleh minta. Walaupun orang tu orang banyak piti. Walaupun orang tu orang banyak piti boleh minta. Oh, piti dia banyak dah. Tapi dia minta juga. Jadi, benda sumbangan yang diberi oleh pihak kerajaan kepada golongan-golongan benda tertentu, kerajaan nak bagi. Tapi banyak dah piti. Boleh tak dia yang minta? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Sebab kerajaan bagi bukan piti dia. Bukan piti individu. Okey, boleh jelaskan? Okey, itu satu. Yang keduanya, hak yang mala budda minhu. Benda hak yang tak dapat tidak. Benda yang tak dapat tidak, contoh orang tu susah sangat, tak ada perbelanjaan, hilang pekerjaan. Tambah-tambah musim PKP ni, ramai mana orang hak yang hilang pekerjaan. Ramai mana orang yang tidak mampu untuk membeli susu anak. Ramai mana orang yang tidak mampu untuk membeli lapis anak. Ramai mana orang hak yang terpaksa kena jual kereta. Ramai mana orang hak yang terpaksa menangguh pembayaran rumah sewa. Ramai mana orang yang hampir nak kena potong elektrik. Ramai mana? Jangan main. Memang kesang cukup teruk. Ni, musim kita lah ni. Maka ketika tu boleh tak minta dengan pemimpin? Boleh. Tak ada masalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu qismis sadaqat ataupun babu qasmis sadaqat. Bab pada menyatakan pembahagian babu qismis sadaqat, pembahagian sedekah. Itu maksud babu qismis sadaqat, maksudnya pembahagian sedekah. Pembahagian sedekah ni bagaimanakah cara untuk kita membahagikan sedekah kita? Bagaimanakah untuk kita membahagikan sedekah kita? Yang sedekah kita kepada sedekah terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sedekah sunat, yang keduanya sedekah wajib. Sedekah wajib orang panggil juga benda zakat. Sedekah wajib orang panggil juga zakat. Zakat dia ada saluran dia. Zakat ada saluran dia. Kita tidak boleh menyalurkan zakat kepada saluran yang lain daripada saluran yang ditetapkan oleh Allah. Orang yang menyalurkan zakat dia kepada saluran yang lain daripada saluran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak jadi zakat dia kena bayar mula. Macam tak bayar. Okey, boleh faham tak? Macam tak bayar. Tak jadi. Okey. Katanya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. Katanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zakat tidak halal bagi orang yang kaya kecuali bagi lima jenis. Zakat tidak halal kepada orang kaya. Zakat mesti diberikan kepada fakir miskin. Zakat tidak halal kepada orang kaya. Zakat mesti diberikan kepada fakir miskin.
Orang kaya dia tidak berhak menerima zakat. Orang kaya tidak berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang miskin sahaja. Kata Rasul, tidak halal bagi orang kaya menerima zakat. Kata Rasul, tidak halal zakat kepada orang kaya. Jadi, kita kalau kita tahu kita tu kaya. Kita tahu kita kaya. Tiba-tiba orang bagi zakat. Atas asnaf fakir miskin. Atas asnaf fakir miskin. Maka haram kita mengambil zakat tersebut. Oh memang. Tengok piti mana ni. Orang wi 2,000 zakat, 3,000 zakat. 2-3,000 ni biasanya individu lah. 2,000, 3,000 dia bagi zakat. Tapi sebenarnya kita kaya. Boleh tak kita ambil? Tak boleh. Haram kita ambil. Kalau kita ambil juga, maka kita telah makan harta manusia secara batil. Dan lebih teruk lagi, kita ambil hak fakir miskin. Ketika kita tidak berhak menerima, kita ambil juga, jadi bermakna kita makan harta fakir miskin. Itu kita kena ingat. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang keduanya, saat ni penerima zakat. Yang keduanya orang yang beri zakat. Orang beri zakat ketika dia tengok orang tu kaya, tak boleh bagi. Dia bagi. Dia tengok orang tu senang. Orang tu kaya. Dia nak bagi juga zakat, boleh ke tak? Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Tidak dibolehkan. Maksud dia haram, maksudnya kalau dia bagi, tak sah zakat. Mesti dia kena bayar pula. Tak jadi zakat tersebut. Ketika kita nak keluar zakat kita sendiri, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencukupi, sudah memadai. Adakah wajib kita pergi tanya kepada fakir miskin, mu fakir miskin ke tak? Adakah wajib lagu tu? Tak. Tak wajib. Tidak wajib kita tanya dia fakir miskin ke tak? Kita boleh faham. Dan semua orang yang fakir miskin, dia mempunyai jiwa yang ingin khabar kepada orang bahawa dia fakir miskin. Hal tu kita kena menerima suatu benda yang betul-betul wujud dalam manusia. Bukan semua manusia dia benda tidak segar. Bukan semua manusia dia khabar kepada orang bahawa dia orang susah. Di sana ada orang dia menyembunyikan kesusahan ni. Sebagaimana sifat yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah menjadi kewajipan kepada pemimpin untuk turun padang. Menjadi kewajipan kepada pemimpin untuk turun padang. Bukanlah turun padang hanya ketika waktu untuk mengundi saja. Dan ini realiti yang berlaku kepada segelintir pemimpin yang mana hanya turun padang ketika nak mengundi je. Nak mengundi lepas tu senyap. Turun pula tu. Nak mengundi pula. Lepas tu senyap. Tapi alhamdulillah di tempat kita masih lagi ada pemimpin yang cukup mengambil berat tentang rakyat. Baik. Menjadi turun padang seumur, gaul dengan masyarakat. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah wajib kita kena tanya kepada orang yang kita nak bagi zakat, dia tu miskin ke tak? Tidak wajib kita tanya. Kita kalau kita tengok pada zahir, kita tengok dengan pekerjaan dia. Dan kita tengok kepada tanggungan dia. Kita tengok kepada pekerjaan dia, tanggungan dia. Lepas tu kita tengok kepada kediaman dia, kita tengok kepada kenderaan dia, kita tengok kepada dia ni memang tak cukup memang dia ni kategori fakir miskin tanah-tanah tak ada. Tanah-tanah tak ada. Kereta pun biasa pakai kereta. Rumah-rumah pun kecil je, kerja anak ramai. Kerja tak macam mana. Kebun-kebun tak ada. Mega-mega tak ada. Sampai ke 100 ekor kambing sebagai contoh. Jadi tengok gitu. Okey. Pada zahir, nampak dia ni, kita buat anggaran zahir. Pada zahir, kita nampak dia miskin. Kita nampak dia fakir. Lalu kita bagi zakat. Maka sah. Tak ada masalah. Hakikat yang kita tidak tahu dia saat itu fakir miskin ke tak, hal itu tidak menjadi masalah. Lepas daripada kita, sampai kita mati, sampai dia mati, kita tak tahu bahawa dia saat itu miskin ke tak.
Tapi kita tengok pada zahir, dia miskin. Maka kita bagi zakat. Rupa-rupanya di akhirat baru kita tahu. Rupanya dia kaya. Simpan piti banyak. Sebagai contoh. Adakah dikirakan kita saat itu bersalah? Dikirakan kita bersalah? Tidak. Sebab apa? Sebab apa yang ditutup kepada kita adalah kita buat sebagaimana apa yang zahir pada kita. Boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya zakat tidak halal bagi orang yang kaya kecuali bagi 5 jenis orang. 5 jenis ni walaupun dia kaya dia boleh ambil zakat. Tapi dia ambil atas bukan atas asnaf fakir miskin sebab dia kaya. Tapi dia boleh ambil zakat. Iaitu yang pertamanya adalah amil. Amil zakat. Orang yang bekerja memungut zakat, kutip zakat. Walaupun dia kaya, boleh. Kang ni kan, dia pejabat agama, dia lantik. Pejabat agama dia lantik amil. Dia lantik dia amil. Adakah mesti disyaratkan orang yang dilantik oleh pejabat agama sebagai amil kutip zakat saat itu orang miskin? Tak. Orang kaya boleh tak jadi amil? Boleh. Dan amil yang dilantik oleh pejabat agama dia ada. Benda, sanggup hati. Ada bahagian dia yang dia dapat. Apabila dia kutip zakat, ada bahagian dia. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit atas yang dia kutip lah. Baik. Adakah disyaratkan orang yang akan dilantik menjadi amil saat itu orang yang miskin? Tak. Tidak disyaratkan. Okey, boleh faham? Bahkan, walaupun dia orang kaya, boleh dia jadi amil. Sebab Rasulullah mengecualikan dalam hadis ini. Kecuali yang pertamanya dia, amil zakat. Ni tak, ni? Jadi amil zakat ni? Dengan jabat agama. Habis. Yang keduanya, seorang yang membelinya dengan hartanya sendiri. Seorang yang membelinya dengan hartanya sendiri. Hak ni sebenarnya tak comel. Tetapi halal. Lagu mana dia membeli dengan hartanya sendiri? Okey, katakanlah. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Dia simpan mah. Simpan jokong mah banyak. Simpan jokong mah kata. Boleh adalah. Dia katakanlah boleh dalam 40 dinar. Ramai 40 dinar. 1 dinar 2.5 gram lah. Kata 4 poin. Ahli dia tegur lalu. Kita sengeleng buat salah. Nak rakyat. Buat sengeleng buat salah. Nak tengok orang ni. Ngatuk-ngatuk dia tegur lalu. Ahli dia lah. 4.25 gram. Jadi 40 dinar. Nak contoh 40 dinar. Budak. Okey, 40 dinar. Jadi 40 dinar lebih kurang dalam 170 gram. Tu. Dia 20 dinar, 85 gram. Tidak gitu? Tidak ni? Ni? Cik kira? 4.25 gram. 10 dinar. 1 dinar 4.25 gram. 10 dinar jadi 4 berapa? 42 dinar setengah. Tidak gitu? 20 dinar, 85 gram. 85 gram. Jadi lebih kurang dalam 170 gram lah. 40 dinar ni. Okey, dia sekepi dinar, 40 dinar. Ada sekepi dinar gitu? Ada? Baik. Maka bila cukup setahun, wajib dia kena keluar sebanyak 1/40 ataupun 2.5%. Jadi bermakna dia kena keluar 1 dinar. Okey je lah. Okey, jadi ada 40 dinar ni kan? 40 keping dia keluar 1. Dia keluar ke siapa? Dia keluar ke Zul. Zul ni, zakat hamba ni, 1 dinar. Tinggal lagi 39. Zul, jual hamba pula boleh tak? Dia nak beli balik benda yang dia keluar saat ni. Zul kata boleh lah. Berapa Zul nak jual? Jual ke pasaran lah. Murah sikit tak boleh? Hei, kalau nak barang aku nak murah mah. Barang mu jual mahal. Dah harga pasaran tak apa, jual murah dia. Jual ke pasaran. Okey, dia pun beli mudah. Halal tak? Halal. Sebab Rasulullah kata lagu mana? Au rajulin ishtaraha bimadi. Ataupun seorang lelaki dia beli perkara tersebut dengan harta dia. Okey, boleh faham? Beli dengan harta dia. Tapi sebaik-baiknya jangan. Sebaik-baiknya jangan. Sebaik-baiknya jangan. Kerana di sana ada hadis yang mana Sayyidina Umar dia telah bersedekah. Berarti molek dia telah
bersedekah. Seekor kuda. Sayyidina Umar ataupun sahabat yang lain. Ataupun dua-dua cerita. Anda lupa dah. Pasal dua cerita. Dua orang sahabat. Antaranya Sayyidina Umar. Hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar. Anda lupa dah. Seorang lagi sahabat. Dia dia sedekah kuda. Lepas daripada sedekah kuda, dia dapati kuda dia dijual. Yang sedekah saat ni jual. Dia pun nak beli kuda tersebut. Dia pun khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Dia kata, mu jangan kembali kepada sedekah. Mu jangan kembali kepada sedekah. Jadi sebaik-baik jangan ambil. Kita memang ambil mula. Dah kita beri ke dia. Jadi kita boleh beli murah. Sebab kalau kita beli murah, kalau aku jual murah sikit ni, akan datang beli pula aku. Faham? Jadi you beli pula aku. Sebab kalau aku jual mahal, jual harga pasaran, you beli kau lain pula. Kalau we ke dia, kata you jual murah sikit. Biasa dia katakanlah satu dinar, contoh kita kata 1,000 boleh ke lebih? Boleh tak 1,000? Lebih lah. Atau 1,000 lah kata. Tapi apabila you ke Zo jual kepada dia 700 je. Jadi dia pun paling otak akan datang lagi. Dah 2 bulan lagi nak cukup haul. Dia mikir dah jual ke Zo. Sebab jual ke Zo boleh beli 700. Kalau jual ke orang lain 1,000 baik beli kedah sama je. Tengok. Betul tak gitu? Jadi ada dah perancangan jahat. Kalau cakap itu perancangan nak comel, bukan perancangan jahat. Perancangan nak comel. Nak cuba menganiayai orang fakir miskin. Ambil kesempatan kat atas orang fakir miskin. Maka tak comel gitu. Okay, boleh faham? Terus dia katanya, atau orang yang berhutang. Orang yang berhutang boleh dia ambil zakat. Walaupun dia orang kaya. Tapi kena ingat, masalah orang berhutang ni, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, orang berhutang untuk diri dia sendiri. Dan dia berhutang untuk diri dia sendiri dan duit dia ada. Tapi sebenarnya, banyak piti saja nak berhutang. Dia jenis ada orang jadi suka berhutang. Kita jangan anggap orang banyak piti nak suka berhutang. Ada orang banyak piti, kalau kita pergi makan dengan dia tak belanja. Dah gitu, orang banyak piti tu beratus ribu. Tapi tak belanja. Sampai tangi hok bayar tu, tengok senyap je. Yang murah belanja. Suruh orang lain belanja. Piti dia banyak. Ada. Dan ada orang hok yang kaya, hok yang pemurah. Ada orang hok yang susah, ada hok pemurah. Ada orang tak ada benda, pemurah. Jadi sifat pemurah ni bukan hanya duduk pada orang kaya. Tu kita kena faham. Dan kita orang yang banyak berkawan, kita akan jumpa belaka perkara-perkara tersebut. Jadi dia ni bukan ada piti banyak piti. Tapi dia keleku. Kalau pergi kedai tu dah bawa piti. Nak minum air kedai dah bawa piti. Tujuan dia, Allah hamba tinggal ambil piti. Kawan dia kata apa bayar. Tinggal ambil piti. Tinggal ambil piti kerat je. Kerat tinggal ambil piti. Kita kadang-kadang kita buat lolok. Memang kita kadang-kadang kita buat tinggal ambil piti. Tapi kita tinggal kalau kita tubik ngopang kita lah. Tubik dah piti dia banyak. Jadi kalau kita tubik, kalau misalnya kita bawa piti kita, kena bakar piti kita. Padahal nak beli, kita buat lah tinggal piti kita. Kalau lolok memang kita tinggal sungguh. Abang bayar lah. Dia ingat bawa piti. Kita dah kalau misalnya kita bawa piti, barang dia pun kita kena bayar. Tapi sebaik bayar lah, sebaik je. Tapi kita kena liar kau. Okey. Jadi katanya, dia pergi kedai. Dak bawa piti aja. Nak makan ragak lagi ni. Lepas tu, mak dia kata, bang ni piti dah apa, tinggal. Piti lah kata pun, tak demam lagi. Dia makan kedai, orang makan. Tambah. Air 2-3, tambah. Lepas tu, sampai masa nak bayar, Allah, piti hamba tinggal pula. Kawan dia kata, apa, hamba tak bayar lah. Esok kedai lain lah gitu lah. Tiba-tiba pergi hari tu sehari, sebagai contoh, pergi hari tu sehari, tak ada orang nak kena bayar. Allah, piti hamba tinggal. Kawan dia kata, pasal ada orang apa kali dah perangai dia, dalam hati kawan-kawan dia. Pakat nak bayar lah tu. Jadi kira hutang. Okay, dia kira berhutang.
Adakah dia boleh ambil zakat kerana dia berhutang? Tak, bukan. Tak boleh. Dalam masalah tu sebab dia individu dia. Dan dia ada fikih. Hak yang kata orang berhutang boleh ambil zakat ni adalah dia berhutang untuk masalah orang lain. Untuk orang lain. Sebagai contoh. Katakanlah, si A ni balah dengan si B. Si A balah. Balah sebab orang ni kata barang dia. Orang ni kata barang dia. Balah. Oh, balah. Orang dia kata gitu. Balah kan duit Okey. Si A kata dok. Si B kata ya. Mari orang yang ketiga, dia nak damai. Orang damai orang balah, pahala besar. Pahala cukup besar. Dia kata ni masalah dia sebenarnya. Masalah ni masalah ni. 5,000 kita bayar. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Bayar dah dulu. Dok bayar lagi. Bayar dah. Okay, gini. 5,000 apa bayar? Apa bayar? Lepas tu, ada. Zul ni. Zul kata dia Zul, baik je. 5,000. Lepas tu nak berhutang. Zul percaya tak Zul? Percaya Okey, bayar. Okey, berhutang berhutang. Okey, sebagai contoh berhutang. Anda berhutang dah dengan Zul 5,000 untuk mendamaikan dua orang yang balah. Sebagai contoh kan? Untuk mendamaikan dua orang yang balah. Maka, anda pitih anda sebagai contoh ada ratus ribu rumah. Contoh je. Ada juta rumah sebagai contoh. Dalam bank tu tak tahu banyak mana pitih. Dia orang belakang. Okey, contoh. Tapi, anda tahu bayar. Dengan pitih anda. Anda nak minta zakat. Boleh ke tak? Boleh. Sebab anda kira orang berhutang. Orang kaya, dia boleh ambil. Boleh ambil zakat kerana atas dasar dia berhutang. Tapi bukan berhutang dengan maksud berhutang secara umum, bukan berhutang hak yang tertentu. Okey, boleh faham kan? Itu kena ingat. Jadi kan balah bak harta ni banyak orang balah kan. Balah bak harta, balah bak tu, balah bak ni. Kita serabut sangat tengok anak beranak balah sampai ke sudahan. Kita pun nak ambil pahala besar, kita damai. Dah damai saja, baik-baik lah. Ya boleh ngau. Dia kena Allah, baru. Baru nak baik. Okey, kita Allah. Dah cara mana? Kita berhutang. Jadi caranya kita berhutang. Maka apabila kita berhutang, boleh kita ambil zakat. Walaupun kita mampu untuk bayar dengan duit kita. Okay, jelas kan? Okay. Seterusnya katanya, orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, walaupun dia kaya, dia boleh ambil zakat. Kalau orang berperang di jalan Allah, walaupun dia kaya, dia boleh ambil zakat. Dia ada fikih banyak. Tapi oleh kerana nak beli senjata, dia boleh minta zakat untuk beli senjata. Okey, boleh faham? Dia boleh minta zakat untuk perbelanjaan ni. Walaupun dia ada duit. Dan orang miskin yang menerima zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang mampu. Itu boleh kok. Jadi gini. Orang miskin, dia boleh zakat. Zul, sebagai contoh. Ami bagi zakat ke dia. 1 dinamah. Wi ke Zul. Zul pun 1 dinamah. Wi ke Syekh. Siang kok. Wi ke Syekh kali. 1 dinamah. Ini kan pada anak kaya. Faham? Hak yang dia dapat saat itu dia zakat. Tak itu. Tapi nak uji kan? Anak kaya. Halal tak anak ambil? Boleh tak anak ambil? Boleh. Sebab daripada Amin kepada Zul zakat. Daripada Zul kepada anak adalah hadiah. Zul dapat zakat. Boleh lah, PT dalam 300 ya, zakat sebagai contoh. Lepas tu nak ajak pergi kedai makan. Anak pun makan. Zul pun bayar. Okey, Zul bayar. Jadi Zul bayar dengan duit zakat. Hak yang Ami bagi ke dia. Halal tak nak makan? Halal. Tak ada masalah. Walaupun anda orang kaya. Okey, jelas tak? Itu maksudnya. Katanya, hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah,
dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Namun dinilainya sebagai hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang terputus sanad ni. Namun sebahagian daripada ulama menilai hadis ni dengan hadis sahih kerana melihat kepada ada sebahagian daripada sanadnya bersama. Okey je dah. Setengahnya. Wa an Ubaidillah bin Ali bin al-Khiyar أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. Katanya daripada Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, daripada Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, katanya bahawasanya ada dua orang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, dia kata ada dua orang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang keduanya meminta kepada Rasulullah daripada sedekah, yakni daripada zakat. Ada dua orang lelaki mari jumpa dengan Rasul, minta daripada Rasul zakat. Mari jumpa dengan Rasul minta zakat. Rasul ada zakat-zakat sikit. Kalau cakap kita gitu lah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda melihat keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia faqallaba fihi mal basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dia. Tengok atas bawah. Itu faqallaba fihi mal basar. Fara'ahuma jaldain. Maka Rasulullah melihat keduanya orang yang gagah, orang yang kuat. So tengok, nampak gagah lagi dua orang ni. Nampak orang kuat lagi. Rasulullah tahu tak dia kaya ke tak? Tak tahu. Tapi Rasulullah tengok dia benda orang kuat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum. Jika mu nak, aku akan bagi. Kamu nak aku bagi. Sebab mu mari minta. Kena ingat Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu akhlak Rasulullah. Siapa mari jumpa dengan dia, kalau minta benda Rasul akan bagi. Sehingga minta pakaian dia, hak yang baru orang bagi kepada dia, pakaian comel, tetap dia bagi kepada orang. Itu akhlak Rasulullah. Tidak pernah menolak orang yang meminta. Allah memang cukup payahlah. Cukup payah. Tapi Ana pernah jumpa ada beberapa orang hak yang cukup pemurah. Ikut orang nak benda barang dia. Orang nak mutu dia bagi mutu dia. Padahal ada sebuah tu. Ana pernah jumpa orang lagi tu. Benda ini. Sampai ke keluarga dia katakan dia, Pok Mung tu, keluarga dia kata, Pok Mung tu kalau orang nak dua dalang dia bagi. Nah, siapa tahap tu keluarga dia. Kalau dengan kawan-kawan kau, orang nak dua dalang dia bagi orang dalang. Orang nak rakyat habis benda bagi orang. Ada orang lagi. Baik. Dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengecewakan orang yang meminta. Dia akan bagi kepada orang meminta. Kalau dia tak ada benda pun dia akan suruh orang lain bagi. Dan dia sanggup berhutang untuk bagi kepada orang lain. Allah. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu nak, aku akan bagi. Cuma kata Rasul dia, wala hadza fiha li ghani. Dan tidak ada bahagian di dalam sedekah bagi orang yang kaya. Tidak ada bahagian dalam sedekah bagi siapa? Orang kaya. Orang kaya tidak boleh ambil sedekah. Melainkan
Macam hak yang kita cover tadi. Ada 5 hak yang dikecualikan. Ingat tadi yang kita bincang tadi. Ada 5 golongan hak yang dikecualikan walaupun orang kaya. Baik, Rasul kata orang kaya tak boleh. Bukan setakat kaya, selagi. Wala liqawiyyin muktasib. Dan tidak juga bagi orang kuat yang mampu untuk bekerja. Okey. Sedekah, tidak ada bahagian di dalam sedekah bagi orang yang kuat yang mampu bekerja. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i meletakkan orang yang boleh ambil sedekah adalah orang fakir miskin. Fakir miskin harta dan fakir miskin usaha. Kalau harta tak ada tapi dia mempunyai usaha, dia boleh berusaha, maka tak boleh dia ambil zakat. Dia orang gagah. Dia tak ada PT sebab dia kerja, malah kerja. Dia boleh kerja. Dia ada kemahiran. Dia boleh bekerja. Maka dia tidak berhak untuk mendapat zakat. Walaupun dia tak ada PT. Sebab dia boleh bekerja. Melainkan orang tu tak ada PT. Dalam masa yang sama, dia memang mempunyai kemampuan. Tetapi kemampuan dia terhalang untuk digunakan. Kerana dia menuntut ilmu. Maka ketika tu, walaupun dia mempunyai kemampuan untuk mencari duit, tetapi oleh kerana menuntut ilmu menghalang dia daripada cari duit, maka ketika tu dia boleh ambil zakat. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dinilai kuat oleh Imam Ahmad. Begitu juga diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Jadi kita isyak apa begitu? Masuklah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar perbincangan yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lamu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.